What's up guys, selamat datang ke channel Sabar dan Sami. So hari ni adalah episod yang ketiga. So kita akan ada beberapa yang saya nak share korang dalam klip yang kali ni. Tapi sebelum tu, jom kita layan intro dulu. Bagi korang yang baru sampai, kita ada Ramadan Shredding Series. So basically apa yang kita buat dalam Ramadan Shredding Series ni adalah saya nak share korang macam mana kita nak linkkan body ataupun kita nak maintain badan kita dalam suasana bulan puasa ni. Sebab saya tahu mungkin ada antara korang dah terfikir pun ataupun dah gelabah, ada niat tak baik, iaitu nak skip puasa sebab korang nak maintainkan berat badan korang, betul tak? So kali ni kita tak nak buat macam tu. Dulu saya pun fikir macam tu juga, macam mana kalau bulan puasa ni habis dah semua gains. So jangan risau korang, bulan puasa ni adalah momentum yang terbaik untuk korang maintain, bahkan untuk korang dapatkan badan yang lebih lean sepanjang bulan puasa. Tapi boleh juga korang boleh mess up bulan puasa ni kalau korang tak jaga beberapa hal yang saya akan share. Okay, so sebelum tu saya nak tunjuk dulu satu klip video ni. Kalau korang tengok video klip ni, jom kita buka klip sekarang. So dalam klip video ni saya tunjuk satu meal yang saya guna untuk sahur. So pertama sekali kalau saya boleh cakap adalah bila bulan puasa ni akan ada hari ups and down. Okay, ada hari ups and down. Ada hari yang korang akan disiplin, ada hari yang korang akan termess up, korang termakan lah roti john tu pula, korang nak terbeli pula burger ke apa benda, benda-benda korang nampak kawasan malam. So benda tu akan berlaku. Okay, benda tu akan berlaku dan benda tu normal. Okay, untuk orang-orang normal macam kita, benda tu pasti akan berlaku dan korang jangan rasa stres kalau benda tu berlaku. Korang just kena tahu apa yang korang kena adjust. So misalnya korang dah termakan something yang sepatutnya korang rasa tak healthy sangat lah. So bila malam korang kena ada flexible mindset, korang kena tahu apa yang korang perlu adjust. Mungkin contoh, saya termakan roti john buka kan, contoh lah saya termakan roti john buka. So saya dah faham kalau saya termakan benda tu, malam saya akan adjust, iaitu saya akan adjustkan benda yang karbohidrat tu, mungkin saya akan kurangkan sikit. Calories tu lebih fokus kepada tinggi protein dan fokus kepada lebih kepada sayur-sayuran. So at least kita boleh balancekan benda tu balik. So walaupun benda tu berlaku, it's okay, it's normal. Kita semua akan buat benda macam tu. Dan of course kita tak nak benda ni jadi benda yang stressful. Akhirnya korang tak boleh nak jadikan benda ni lifestyle yang long term. So kita tak nak buat macam tu. So dalam klip ni saya tunjuk korang salah satu contoh sahur. Okay, so biasanya ideally lah, kalau bagusnya korang boleh bangun lebih awal. Contoh macam pukul 3.30 ke pukul 4 ke, korang makan meal yang proper. Okay, makan meal, contohnya korang boleh makan ayam dengan nasi ataupun telur dengan nasi dan sebagainya. Lepas tu korang tidur dulu. Lepas tu bila dah nak subuh tu, korang bangun lagi 20 minit lebih awal sebelum azan subuh semua tu, dan korang buat apa yang saya buat, iaitu protein shake. Yang waktu ni saya tak sempat nak bangun lebih awal. So benda ni salah satu contoh yang berlaku. So bila kita dah nak sahur tu, dah nak subuh tu, saya buat satu protein shake yang cukup semua ada dalam tu. So dalam tu ada karbohidrat, tinggi protein, dan juga vegetable ataupun sayur pun kita masukkan dalam tu. Kita blend sekali dan terus minum sebagai sahur big solid meal. Okay, so nak habiskan telan tu pun dalam masa 10 minit jugalah, slowly and untuk dapatkan semua nutrition tu ke dalam badan kita. So basically guys, kalaupun kita puasa 8 jam, berapa jam? Daripada pagi sampailah buka, berjam-jam tu lah, korang jangan risau, badan kita masih lagi dalam keadaan boleh untuk build masa selagi kita dalam kalori yang betul. So siapa yang tak tengok video kalori saya sebelum ni, korang boleh check out video calories. So semuanya adalah tentang kalori. So korang tak perlu nak risau bab tu lah. Cuma korang kena faham adalah apa yang korang perlu adjust. Okay, so hari tu saya share dengan korang kan, dalam episod 2 apa yang saya beli dekat Shopee Haul untuk bulan Ramadan punya supplements. So dah sampai. So saya nak share dengan korang. Basically sebelum supplement ni sampai, saya workout dulu. Hari tu saya workout chest. Semalam lah saya workout chest. So saya tunjuk korang klip ni. Saya workout chest, start dengan incline, lepas tu kita buat flat. Sambil tu korang boleh check dulu. Okay, first saya buat incline beberapa set, dalam 4 set macam tu incline, daripada ringan ke heavy. Lepas tu buat flat dan kita akan maintain. Dalam klip ni saya maintain weight. Okay, so mungkin ada setengah orang dia rasakan badan dia lagi bagus untuk start flat dulu. Ya, silakan, tak ada masalah. Okay, so basically saya just workout chest hari tu. Kita dah start bro split balik, chest, triceps. Lepas tu hari ni tadi saya buat back and back biceps. Lepas tu besok kita ada shoulder,
Tapi saya fikir lagi cantik macam ni tau. Start chest, back, lepas tu kita rest, shoulder, legs, rest, lepas tu baru kita repeat. Saya rasa recovery akan jadi lebih optimal dan korang boleh push dengan lebih baik dalam session-session yang berikutnya. Sebab bila korang chest dengan back pun dah big muscle kan. Kalau saya bagi satu rest day, lepas tu baru sambung shoulder, lepas tu baru dengan legs, rest, lepas tu baru repeat balik kepada chest day korang. So guys, hari ni kita nak masuk kepada yang suplemen Shopee tu. Saya akan tunjuk korang. So dekat sini ada organic pea protein. Okay, macam biasa, rasa dia biasalah. Rasa pea protein, standard pea protein tak adalah sedap sangat rasa organic pea protein ni. Standard rasa pea protein. Cuma macam saya pernah explain sebelum ni, saya punya badan rasa macam lagi clean bila saya ambil pea protein berbanding whey. Cuma ada whey lagi yang lama tu saya tengah habiskan minum sebagai post workout punya protein lah. Kemudian yang kedua, okay, shaker ni. So in person, okay, bila dah sampai memang saya rasa cantik lah shaker ni. Saya suka warna dia, nampak macam striking sikit kan. So bila korang buat pre-workout ke dekat gym, rasa macam style sikit lah, striking. Orang tengok macam nice. Okay, so ini shaker BPA free guys. BPA free. Make sure kalau korang beli shaker ada yang tulisan BPA free. Nampak tak? Yang ini harga dia berapa Ada tu RM14. Link kat bawah kalau korang nak beli, link kat bawah. Kalau tak silap saya, stok dia tak banyak. So kalau korang nak beli shaker korang dah rosak ke apa, link ada kat bawah. Kemudian creatine HCl. Okay, creatine HCl. So bila dah sampai ni saya baru perasan. Okay, saya beli yang jenis kapsul, okay, sebab senang nak telan kan. Kadang-kadang kita ada masa nak scoop semua, tak berterabur apa. So saya beli yang dalam botol macam ni, and dia ada kapsul lah. Kalau korang tengok dalam tu kan, dia jenis kapsul macam ni. Kapsul. Okay. So based on saya punya research, saya baca lagi creatine HCl berbanding creatine monohydrate. Okay, ada setengah orang dia ambil creatine monohydrate, perut dia bloated. Okay, ini yang saya baca lah, feedback orang. Ada orang rasa tak ada masalah pun dengan creatine monohydrate tu. Ada orang dia ambil creatine monohydrate dan dia rasa perut dia bloated. So bloated tu macam mana? Dia rasa macam puffy lah. Badan dia tu macam rasa puffy. Korang faham tak puffy tu? Macam perut dia, senang cerita, perut dia agak buncit sikit lah bila dia ambil creatine monohydrate. Macam saya personally pun ada masalah tu juga, iaitu perut kita rasa bloated. Mungkin abs kita tu rasa macam, korang rasa macam menggelembung je perut kita kan. So creatine HCl ni, biasanya orang yang ada masalah tu bila dia ambil creatine HCl, dia tak ada lagi problem tu lah. Dan ada beberapa lagi lah perbezaan creatine HCl dengan creatine monohydrate. Kalau korang nak tanya banyak beza ke tak, kalau bagi saya tak banyak sangat beza. Tapi price wise, okay, harga dia jauh lagi mahal creatine HCl ni. Saya rasa ni 3 kali ganda kot harga dia. So macam ni harga dia 100 lebih guys. 100 lebih. Dalam ni cuma boleh, kalau korang ikut serving size, korang ambil untuk daily punya dose. Okay, ni cuma untuk dapat 18 hari je untuk RM130. So basically kalau korang beli creatine monohydrate RM130 tu, korang boleh dapat creatine yang boleh tahan sampai 6 bulan. So itulah perbezaan perbandingan harga creatine HCl dengan creatine monohydrate. Cuma yes, macam saya kata, dia bergantung individu tu. Tapi saya tak boleh cakap lagi lah dari segi strength ke apa semua kan, sebab ni baru hari ketiga, baru hari kedua saya try ni. So kita akan tengok lah macam mana sepanjang Ramadan ni. Saya akan try creatine HCl, korang akan decide sendiri. And saya akan bagi korang lah untuk judge. Dari segi strength semua saya akan update korang nanti. Okay, so kita ada beetroot powder. Beetroot powder ni adalah produk untuk bantu increase blood flow kita. So increase blood flow. Tapi apa yang saya baca, kalau korang ambil beetroot ni, korang kalau boleh jangan ambil setiap hari. Sebab overdose beetroot pun boleh menyebabkan, kalau tak silap saya, kidney stones dan sebagainya. So apa pun yang kita makan, korang kena ambil secara moderate lah. Moderate ni maksudnya korang jangan ambil terlalu agresif, berlebihan. Dan ikut instruction dan sentiasa baca, buat research dulu sebelum korang ambil sesuatu. Okay, ini baru masalah suplemen. Belum lagi bab-bab macam korang ambil barang-barang terlarang, jauh lagi sensitif, jauh lagi bahaya. So apa pun yang korang nak ambil, ambil secara moderate. Walaupun vitamin C guys, terlebih vitamin C pun bahaya untuk kesihatan.
So apa pun jangan berlebihan lah, senang cerita. Okay, yang terakhir iaitu high volume. Okay, ni high volume daripada P-Science, caffeine free. Okay, caffeine free, stimulant free. Yang ini sour peach candy. Ni sour peach candy. So yang ini adalah muscle pump punya suplemen. Dia bantu korang untuk dapatkan muscle pump. Saya dah rasa ni semalam masa workout chest. Saya rasa tangan saya bengkak gila. Saya rasa tangan saya masa workout tu jadi kembang besar gila. Tapi saya perasan kembang besar yang tak adalah macam tak adalah rasa macam kembang betul-betul nampak definition ke tak, tapi dia just kembang je, okay? Macam tangan korang tu kembang tapi bukan kembang yang nampak definition muscles lah. Susah juga nak cakap kan. Mungkin sebab saya punya body fat pun belum turun lagi, tapi kita akan tengok macam mana sepanjang bulan puasa ni. Dari segi energy wise, hari tu susah nak cakap sebab saya ambil dengan caffeine punya produk. Tapi kita akan try nanti masa Ramadan macam mana ini sahaja sebagai stimulant free pre-workout. So untuk suplemen tu je. Ada barang baru daripada Nutrition Pro baru hantar. Kita nak buka. Kita tengok apa yang dia hantar. Alright. So first kali dia orang hantar pertama sekali Testo Booster test supply daripada MMX Nutrition. So saya akan buat video nanti pasal ni. Make sure korang stay tune. Tengok dalam next episode. Okay, make sure korang tekan like dan subscribe. Kemudian ini Dexaburn. Okay, so ini pun Dexaburn. Okay, there's a fat burner yang powder. Hari tu non-stimulant. Yang ini pula adalah yang ada stimulant. Okay, so dekat sini ada caffeine dia. Kalau saya boleh tengok caffeine. Okay, nanti saya akan share detail dalam next video. Saya dah nampak. So produk macam ni, produk yang non-stimulant. Okay, produk yang non-stimulant macam ni biasanya orang akan stackkan dengan produk yang ada stimulant. Okay, stacking ini dibagi sebagai stacking, combine dua jenis suplemen sebagai satu stack. Ataupun kita super set lah, kita gabungkan dua ni yang kita minum. Nanti saya akan cerita lah pasal stacking. Saya pun dah pernah cerita dalam video sebelum ni pasal supplement stacking. Make sure korang tengok video tu. So saya rasa ini je untuk hari ni punya video. Yes, kita akan buat body update. Korang boleh tengok body update kat sini. Saya akan tepi sikit. So ini body update saya hari yang ke 20 hari bulan. Hari ni 20. Saya rasa hari ke 20 something lah. Saya akan tulis ni hari yang ke berapa. And korang boleh compare juga dengan video lain. Kalau macam korang tengok, nampak badan saya sebenarnya makin kecil sikit. Kalau saya boleh katakan badan saya makin kecil sebab memang kita punya target adalah untuk leankan badan and nak fokuskan betul-betul jadikan badan ni solid. Tapi saya belum betul-betul lagi full blast lah. Maksudnya kita belum start lagi cardio ke apa, and kita fully just focus on dapatkan momentum balik. And saya boleh cakap strength dah makin naik. Cuma minggu ni dengan sepanjang bulan puasa, jadi risau bulan puasa kita akan jadi lagi lean. Okay, lagi lean daripada ni. Korang doakan juga. Dan kita akan tengok sama-sama progress ni daripada yang day 1. Okay, korang akan tengok clip day 1 berbanding dengan clip yang latest ni. Korang sendiri boleh tengok progress tu. Okay, kita nak slowly tapi steady. Boleh je nak laju lagi, tapi biasanya laju lagi nanti korang akan ada mental koyak lah. So kita tak nak macam tu. Kita just nak betul-betul momentum kita nak macam ni. Kita tak nak macam naik je ni rasa jatuh kan. Kita nak naik slowly, gradually naik macam ni. And kita dalam masa sama kita nak enjoy juga proses ni. Make sure kita buat sama-sama untuk bulan puasa ni. Stay tune guys. Jumpa korang dalam next video nanti, episode yang keempat.